Alright, so kalau tengok sini kita baru 23 orang. So ada setengah, ada satu whole class lagi jumlah orang yang tak join. But kita proceed sebab hari ni just theoretical. Kita nak masuk chapter 4 DC motor. Yang induction motor tu untuk sekelas lagi, lepas ni akan apa ni lah, proceed on the next one. Tapi yang hari ni kita just nak habiskan tutorial notes theoretical untuk DC motor. So kalau tengok, sekejap saya share screen. Okay, so kita ada dua notes yang kita boleh tengok untuk chapter 4, which is yang PowerPoint ni. This one is going to be the main apa ni, source of lecture saya hari ni. Sebab dia dah dia sekejap, kenapa tak loading tu? Kenapa dia sebab saya punya yang ni macam okey. Yang mana page 7? Mana tak ada. Okay, yang ni nanti saya akan upload balik lah sebab apparently bila dia hantar ke G Drive, some page missing. Tapi for the sake of hari ni punya apa ni, just tengok saya punya dulu lah, nanti saya akan update balik, tak tahu kenapa. Dia memang Google ni ada isu dengan upload power selain daripada PDF, dia akan jadi kacau lah, tak tahu kenapa. So nanti saya try printkan dalam bentuk PDF and then share balik. Okay. So saya pun baru perasan ni. And then yang the other one, which is yang PDF ni, ini yang Sam lepas, Sam sebelum ni punya. So dia punya tu lagi, dia punya in essence all the discussion is actually the same dengan PowerPoint tu, tapi dia lebih detail lah. And kau tengok ni macam banyak sangat tulisan, so saya tak prefer lah kita refer ni sangat. Tapi untuk your additional knowledge, it is also good for you to read through dia punya ni lah penerangan. Tapi I would agree that kalau saya guna PowerPoint pun dah cukup dah sebenarnya untuk cater yang the G's of the information yang awak patut tahu on this machine. Okay, so nampak dia ada extra theoretical parts, generation, kena macam mana diproses in case awak nak faham lah. Tapi in terms of soalan, maybe yang equation ni lah yang lebih penting untuk awak tahu, the variation of equation yang boleh ditanya. In that sense, dia lebih pening lagi lah kalau awak baca, especially bukan electrical punya background, sebab dia introduce a lot of definition yang terms yang most probably korang semua tak biasa lah. Ni macam open circuit characteristic kita tak explore sangat. Critical resistance, no load voltage, ni semua kita tak berapa explore sangat lah. Tapi kita explore yang theoretical part, calculation parts ni, dia punya formulation, ya kita akan belajar. Power flow diagram masih lagi yang sama. Saya brief dulu ya, apa beza yang nota-nota ni. And torque masih lagi sama, efficiency sama, and then bawah ni tutorial lah. Okay, so chapter 4, kita start sementara tunggu kawan yang masuk ni. Reason saya lambatkan sikit sebab nanti kan nak tekan admit, satu kerja saya nak tekan. So but rasanya dah 30 lebih dah, sudah okey dah kot. Tu tengok ada kena tekan lagi. Okay, berkenaan lab, satu lagi saya baru dapat ni tadi. Saya aware ramai yang siapa tu? Ada message ke? Ada orang kat tangan ke apa? Tak apalah. Pasal lab, kita orang kat sini masih lagi belum ada kata putus. Tapi
based on discussion, ramai yang dah mula start fikir ke arah lab melalui apa nama, simulation lah. So saya tengah dapatkan a copy of multi-sim software. Itu adalah some software yang digunakan untuk main dengan circuit apa semua. Saya tengah dapatkan. Kalau ada baguslah, tapi yang saya nak dapatkan ni daripada yang official lab punya, kami punya lab punya yang pakai kat lab kami lah, lab Dungu ni. So saya try dapatkan yang tu dulu and nanti saya share. But that's it. Saya punya subjek ni punya RP, resource person, daripada Penang tak salah saya, atau Pasir Gudang saya tak sure. Dia masih lagi menjurus ke arah physical lab lagi. So sebab biasalah benda kelang kabut macam ni, kalau dah government pun tak decide nak MCO ke tak nak MCO ke, so kami kat sini terpaksa menurunkan, mengikut wahyu je lah. Ada wahyu turun tukar, kami tukar. So kami sebagai pelaksana kat sini ni memang ready je lah in case betul, even though saya doubt, in case betul boleh dibenarkan face to face. So saya masih lagi ikut jadual plan saya yang original lah, which is seminggu sebelum tarikh yang dipropose, which is 3 hari bulan. So kita akan buat 2 dan 3, so kita buat seminggu sebelum, sebab awak ada MUAT kan, 2 dan 3 hari bulan, sorry. So saya masih lagi akan apply BAS seminggu sebelum, tapi saya doubt lah kita akan face to face considering case 6,000 ni. But of course kita bila kita nak prepare anything, kita prepare for the worst. So in this case, worst dia adalah face to face lah. But in case tak boleh buat lab face to face, then most probably multi-sim tu kita, at least korang dah install awal-awal lah lepas ni. So saya akan dapatkan tu dulu. Okay, that's it. Maaf lah, memang tak boleh nak decide sebab bukan masalah UiTM saja. Ni memang daripada atas sekali lah, paling atas Kementerian Pendidikan dan juga senang cerita government lah. Government pun tak boleh nak buat MCO, so kami pun ikutkan logik akal, kita memanglah nak MCO terus, tak payah face to face dah. Tapi yelah, yang masing-masing tak berani nak buat decision sebab faham lah so tak payah nak masuk politik sangat. Okay, so kita start dengan kita punya kelas. Hari ni rasanya 49 orang, berapa tolak seorang, 48, dah cukup lah ni kot, 24. Okay, so again hari ni kita nak masuk DC machine, DC motor. Okay, saya pakai nota yang ini, nanti saya akan share dekat Google Drive tu balik sebab apparently there's some conversion issue daripada Google upload. PowerPoint memang ada issue, saya tak tahu kenapa. So nanti saya buat dalam bentuk PDF lah. Okay, so direct current, DC is direct current. Kalau sebelum ni kita belajar AC, dia alternative current. So kalau direct current, awak boleh imagine dia straight. Tapi itulah, kalau saya nak conteng sini tak boleh. Alah. Okay, ni tak ada apa, just outline apa yang awak akan belajar. So fundamental dia, construction dia, ni tak ada apalah, tak ada pernah pun keluar soalan, tapi lebih kepada nak pemahaman awak je lah. And then there are types of DC motors and generators, generation macam mana dibuat, and then calculation of EMF equation, apa itu self-excitation, critical resistance, characteristic of shunt, series, compound, etc. lah. And then DC motor punya torque, speed, load characteristic untuk setiap cases, and then power losses and some example and tutorials. Okay, ni tak ada apa, kita just nak expect awak tahu macam mana DC machine konsep, macam mana nak solve kan, and understand power flow, efficiency and torque. Okay, so a simple DC machine can be used as generator or a DC motor. So, saya boleh buat contoh-contoh di sini. Pen, ya boleh, nice. So, DC machine ni kita boleh buat sama ada generator or DC motor. When kita bercakap pasal generator, fahamlah maksudnya dia menghasilkan electricity. Whereby motor dia menghasilkan mechanical punya apa ni lah, properties punya output. Kalau generator dia menghasilkan electrical punya output.
So bila masuk generator tu, kita supplykan mechanical, which is this one, mechanical punya boleh padam tak? Ada. Okay. Mechanical punya pergerakan, and then menghasilkan electricity out. Kalau motor, kita bagi motor electricity power, dia convertkan menjadi mechanical out, rotational lah in this case. So kalau DC motor memang menghasilkan rotational, tapi boleh juga kita letak gears kat sini. Saya rasa mechanical punya engineer lagi terror lah, dia letak gear kat sini boleh menjadikan linear movement. Linear tu maksudnya kiri kanan, atas bawah, terpulang, ataupun apa lagi yang boleh, any kind of rotational kita boleh convert menjadi any kind of a movement, atas bawah ke, lifting ke apa ke, semua boleh buat, provided some mechanism lah. Yang ni mechanical engineer lah. Saya terpaksa nak admit orang ni. Itulah sebabnya korang kena masuk kelas on time. So kalau tak, ni kacau lecture orang kawan-kawan awak yang lain. So saya kena klik admit balik, and then kena masuk balik, kena buat ni balik. So make sure on time. Ni dah 20 minit dah pun. Setengah jam lah lambat. Okay, so basically generator, armature current supplied by the armature, motor armature current received by the armature. Apa benda armature, apa benda field lah, nanti lepas ni kita tengok. But basically dia punya keyword is that generator kita akan menghasilkan electricity. Kalau motor dia menghasilkan mechanical punya properties lah, rotational ke apa ke, terpulang, depends on your settings. So rasanya sinilah kita boleh nampak somewhat lagi mudah lah untuk awak faham. Benda ni kenapa penting, sebab memang kita akan elaborate more, kena faham ni awal-awal lah, sebab ini apa nama, is the main basic things yang kita akan elaborate banyak lepas ni. So kena faham benda ni dua-dua. Tapi rasa tak ada isu kot, semua orang faham rasanya generator apa, motor apa, semua orang tahu kot. Okay, and then kat sini baru kita nampak dia punya armature tu apa, field tu apa. Okay, first macam induction motor juga, dia ada stator, dia ada rotor. So stator ni macam saya cakap sebelum ni, stator ni is more on static, dia tak bergerak. Rotor ni dia rotate. So nak senang tahu, stator ni lah yang badan dia ni yang tak bergerak. Kalau kita bayangkan DC motor macam ni, ni DC motor, contoh lukisan saya tak cantik tapi maaf je lah ni stator, dia tak bergerak. Ni rotor, yang ni bergerak, rotate. So tu senang nak nampak lah, rotor dengan stator. And then stator ni pula nama lain dia adalah field winding. Ada orang baru masuk. Saya biar dulu lah, saya nak habiskan ni dulu. Suruh dia tunggu lah sebab dia pun masuk lambat kan. Okay, stator dia start dengan field wind, dia juga dipanggil field. Rotor dia juga dipanggil as armature. Kenapa field, kenapa armature tu? Itu definition tu rasa kena go back historically lah. So kita tak payah cover lah, tak perlu nak tahu pun. Tapi just tahu stator yang badan dia ni, dia punya housing dia ni adalah juga dipanggil field. So bila kita cakap pasal field, memang kita akan refer to stator. And yang bergerak tu, which is rotor, kita juga panggil as armature. Tapi sebenarnya armature ni lebih kepada yang ni, yang wire-wire copper ni yang masuk ni, kita dah susun cantik ni. Itu lebih sesuai panggil armature, bukan the rotor itself. Tapi for the stator, the same thing juga lah. Stator field tu sebenarnya ni yang wire-wire copper ni. Ni semua wire-wire copper kita letak cantik untuk potong magnetic coil yang berlaku nanti, magnetic field yang berlaku nanti. So dia yang akan potongkan lah. So nothing much kot yang saya boleh explain except for that field tu adalah dia punya coil, bukan dia punya badan itself. Cuma selalunya bila kita bercakap pasal field, kita boleh anggap dia berada di stator lah. Kalau armature, dia adalah coil yang berlaku di
di rotor, tapi kita boleh sedia maklum armature adalah berada di rotor. So this is kalau armature ni lah di mana EMF tu, maksudnya kat sini lah terjadinya apa pemotongan magnetik tu. Maksudnya kalau ni ada menghasilkan some magnetic field, dia ni lah yang akan potong. Yang ni hanya menghasilkan magnetic field lah, dia menghasilkan aruhan magnet je lah. Ya, bukan aruhan, apa, magnetic punya, magnet punya, apa saya tak tahu term bahasa Melayu dia. Tapi magnetic field lah, sebab tu panggil field. Yang ni aruhan, so dia panggil armature dalam bahasa Inggeris. Okay, si kawan tu masuk jap. Yang masuk ni next time masuk awal sikit sebab saya nak kena pakai ni, so nak dapat masuk lagi seorang. Okay, so DC motor ni kita boleh bagi kepada dua bila kita nak analyze, satu bahagian rotor, satu bahagian field. Stator, which is kalau rotor side kita panggil armature punya winding, dia punya coil itu. And stator side dia punya field winding, which is dia punya coil dekat bahagian stator tu lah. Okay, there are two types, which is separately excited and then self-excited. Apa maksud excited ni? Bukan dia seronok seorang-seorang maksudnya dia tak perlu power up lah. Maksudnya dia bukan tak perlu power up, dia tak perlu bantuan untuk dia power up. So maksudnya dia tak connected between each other. So kalau separately excited, masing-masing ni tak connected lah. Separately excited maksudnya no direct connection between armature circuit and field circuit. Whereby self-excited, dia tak perlu kuasa luar, dia connected between each other, so dia boleh excite between them lah. So tak perlu extra power source connected to the motor. Macam separately excited ni, dia tak ada direct connection, so dia memerlukan bantuan daripada luar. So kalau nak rotor tu nak menghasilkan some sort of magnetic field, kena somebody else rotatekan dia punya rotor tu, and then dia berpusing menghasilkan some electricity. Something like that lah. Okay, so ini kita bercakap pasal field winding, self-excited ke apa ke, itu adalah field winding, maksudnya berada di sebelah armature lah. So bukan maksudnya apa, tadi saya salah bagi contoh, bukan rotor yang perlu pusing, yang field yang perlu pusing. Untuk field tu menghasilkan electricity, kalau separately excited, dia memerlukan bantuan power supply daripada luar, daripada power source lain lah. Ni separately excited, dia memerlukan armature tu memerlukan power source daripada luar, macam kena cocok dinding ke, cocok power supply ke, power cord ke apa ke, terpulang. Yang self excited ni dia tak perlu luar, maksudnya dia boleh dapat daripada rotor punya pusingan tu, dia boleh dapat power from itself. So dia boleh, maknanya rotor tu berpusing untuk memberikan dia magnetic power untuk field winding. Kalau armature ni memang armature winding lah, tak ada apa, memang dia dapat daripada luar pun, dia tak ada, memang awak tak boleh supplykan electricity dekat dia, dia memang kena bergerak pada mechanical lah. So dalam self-excited ni, dia ada 3 set, which is series, shunt ni maksudnya parallel nama lain dia parallel, and compound excitation. So series, shunt dengan compound untuk self-excited, maksudnya dia boleh power up diri sendiri dengan cara either series, parallel, ataupun combination of series dengan shunt. Separately excited, so dia tak perlu apa, dia memang power source daripada luar, so tak payah cerita sangat lah. Okay. Yang ini saya rasa hari tu dia tersilap tulis, tapi armature voltage please. Okay, betul. So armature kita kena sedia maklum dia berada di sebelah rotor. So voltage is induced on it and it is actually occurred at the rotor, and winding arrangement depends on how the coils are connected. Ni tak ada apalah, just some definition. And field winding carry DC to dia bawa current untuk menjadikan magnetic field, sebab dia coil tu panjang-panjang banyak tadi tu,
dia kena perlukan current untuk diaktifkan magnetic dia punya tu. So dia memerlukan current lah. And then it is mounted on poles or on the stator side. So it can be, dia ulang yang tadi tu, ada dua set of winding, satu separately, satu self-excited, and can be, yang mana self-excited ni can be further subdivided into shunt series compound excitation. Gambar tadi lah saya cerita balik. Okay, so generation, how does the generation of DC motor? So basically kalau motor, dia convertkan electricity menjadi mechanical energy. So that means kita kena supplykan some sort of electricity power. So this is the source and this is the output. Ini adalah in, ini adalah out. So the armature winding is connected to DC power supply. So dia bagi, sebab ni kita bercakap pasal DC machine, so dia pakai DC power supply lah. So bila DC power supply dia tak ada macam ni. Ni simbol AC. Kalau simbol DC dia macam ni, positif, negatif. Sebab dia punya value memang statik je. Kalau yang ni dia boleh macam ni. So kalau dia supplykan AC, then AC machine lah. Tapi kita bercakap pasal DC machine. So now we're talking power source straight lah. So current flows through the armature winding. So armature winding berlaku di sini. Ni armature winding. Current lalu kat sini. And then since armature is within the magnetic field, force is exerted on the windings. So ada force keluar kat sini. Sebab ni magnetic field pun ada magnetic field. So dia akan influence and then dia akan cut kan lah. Cut, potong menghasilkan rotational shaft. Sebab awak imagine mula-mula bila current lalu sini dia jadi north. So north jumpa north, dia berlawan, dia tolak north ni ke atas ke bawah ke terpulang. So bila dah ke atas, dia yang south yang akan tarik. Tapi bila current tu dah lalu kat sini pula, dia jadi south pula. So bila south dia tolak pula. So end up pusing. So macam lah. So yang kuning ni dipanggil brushes untuk mengelakkan, ialah brushes. Tak ada apa ni, some dia punya construction atau soalan tak tanya pun. So ni construction yang basic. Dia, kalau bercakap pasal motor memang kena ada brushes, memang kena ada coil, memang kena ada commutator untuk transferkan pergerakan electricity tu kepada coil. Okay, ya. Tadi ada orang nak masuk kan? Tak ada dah. Okay, as the rotor armature rotates, its winding will cut the flux. So bila dia rotate, macam tadi saya kata dia cut the flux tu, so dia at the same time, tadi ada pergerakan sebenarnya saya dah tercakap pasal cut the flux pula. Tapi sebenarnya bila dia pusing tu, berlaku some pemotongan electricity disebabkan jelas sebab dia lalu, current tu lalu, so north bertukar polarity and then dah tukar, dia tukarkan balik. So end up berlaku some EMF yang mana dia menukarkan AC kepada DC. Ni basically tadi kan gambar ni kan dia dekat north kat sini. Okay, mula-mula tadi north. Bila north kat sini jumpa north dia tolak. Lepas tu bila jumpa south dia tarik. Tapi bila dah lalu sini jadi south pula. So dia tolak balik. So sebab tu nampak macam AC. Tapi bila kita dalam bentuk DC machine, conversion ni sebenarnya cerita dia panjang. Tapi I would have to say untuk DC voltage kita concern dengan output dia. Bila kita dah translatekan kepada pergerakan, sebenarnya dia akan menjadi DC voltage lah. Tapi ini daripada segi EMF kan. Tapi tak apalah, ini saya rasa tak perlu pening-pening. Tengok dia punya rumus saja, which is ni EMF. Kenapa dia patah balik instead of, kalau kita nampak tadi pun memang logik lah, dia akan jadi AC sebab daripada polarity north ke south, south ke north, so logik. Tapi there is some mechanism yang akan mengconvertkan, sebab coil tu awak kena ingat ni rupa dia. Dia macam ni, so nampak ni. So sepanjang dia bergerak ataupun ada berlaku perubahan daripada north south tadi tu, menyebabkan dia menjadi, instead of macam AC tadi tu, dia jadi straight. So that's why menjadi DC voltage. Tapi
kita tak cover benda tu, and itu lebih kepada pemahaman sendiri. Sekejap ya. Okay, sorry ya, bekerja daripada rumah ni lah dia. Anak pun tak boleh nak pergi sekolah. Okay, so ini commutator ni dia convertkan, ni basically how the design of the DC motor tu berlaku, yang mana dia ada brushes untuk handle apa nama power source, yang mana power source tu nanti akan power source tu nanti akan convertkan untuk interface between rotational punya conversion kepada electrical. Dia memerlukan power source, commutator dan juga brush. So commutator ni is composed of copper bus. Ni commutator, dalamnya ada copper bus that is insulated from each other. The armature winding is connected to the commutator. Okay, so okay, sorry, saya dah lost my train of thought sebab ni anak bising pula. Okay, the armature winding is connected to the commutator. So cerita dia macam mana berlaku is power is applied to the armature windings. So armature windings ni yang kita punya rotor tadi tu, power di apply dekat kita punya coil tadi tu. So V positif biasa current, kena ingat, saya rasa saya dah beritahu sebelum ni, current dia akan melawan polarity voltage. Kalau voltage tu positif, dia akan mengalir daripada positif ke negatif. So current akan keluar daripada positif, V positif, current ni V voltage, current is I So current akan keluar pada positif ini, masuk ke brush, positive brush, ni positive brush. Lepas tu dia mengalir daripada positive brush, dia masuk ke commutator contacts, and then armature punya rotor, then masuk ke rotor punya winding, which is this one. Dalam ni ada winding lah dalam ni. And then ini ni adalah rotor punya winding yang dalam ni yang ada line-line ni. And then dia mengalir ke negatif punya brush, which is this one, negatif, and then pergi ke negatif punya negatif punya terminal dekat power source awak. And then rotation of the armature move sebab current mengalir ni, so menyebabkan dia punya coil ni pun bergerak, and then dia menghasilkan pergerakan kat rotor lah disebabkan pengaliran current tu. Okay, so stator can be permanent or electromagnet, tak faham ni, tapi basically stator memang permanent. It can be magnetic punya properties yang medium, magnet yang mempunyai, memang selalunya akan jadi magnet lah, yang mempunyai magnetic punya properties. It can be a coil yang di power up menghasilkan magnet, ataupun the magnet itself kita letak dekat stator field ni. Okay, so EMF punya equation memang ini saja, tak boleh nak lari. ZP is total. Saya rasa yang ini tak bagus ni. Dia macam jadi ni, kita tengok nota yang satu lagi tu. This one yang panjang sikit, sebab saya rasa ini lagi bagus dia punya bab teori, bab dia punya simbol formula ni lagi bagus lah. Ni 2ZNP over C60, sama je lebih kurang, tapi kita tak pakai panjang-panjang macam ni. Kita check balik tahu je So yang ini definition original dia, tapi kita tak pakai the whole set macam ni, tak silap saya. EMF, nanti saya double check balik. Ni
sorry, EA K, it's actually an elaboration ni lah, tapi ZP bagi 2 pi C and omega kali V. Kalau kita tengok sebelum ni rumus ni macam 2 pi of n bagi 60 kalikan dengan something, tapi ini lagi detail lah kot. So ikut je lah rumus. Sebab saya bear in mind saya dah lama tak buat DC motor, so I confused between EMF yang saya pakai untuk induction motor dengan yang ni. So tapi tak apa, for DC motor pakai je rumus ni, ZP over 60C Vn ni, sebab yelah plug-in value dia sebenarnya, so tak perlu nak fikir sangat lah. And rumus itu kita boleh elaboratekan lagi kalau susah nak hafal menggunakan EA sama dengan KA V omega, which is KA is ZP 2 pi C, omega 2 pi N over 2C. So kalau kita settlekan 2 pi dengan 2 pi ni, tinggal ni lah ZP 60C, V dengan N. Okay, so N ni adalah NR. Kalau kita belajar induction motor kan ada NR dengan NS kan, NA kan, NS. NS is stator, NR is rotor speed. So ni adalah rotor speed sebab armature berlaku di rotor side, so NR bukan NS. Okay, so itu EMF ni equation. Okay, and then kita tengok komponen yang berada dalam DC machine ada dua, which is armature dengan field circuit. Again, the same thing. Armature berada di rotor side, so dia ada dia punya resistance sendiri. And field, yang mana dia pun ada resistance dia sendiri, which is RF. R field, ini RA ataupun R armature. Okay, itu yang penting nak tahulah kenapa kita kena tahu komponen DC machine ni. Sebab RA dengan RF nanti kena kira dalam equation awak. Okay, so that's it. Bila kita kira power, voltage yang terhasil daripada armature side ataupun field side, then awak kena ambil kira voltage drop yang berlaku dekat armature punya field, bukan field, apa nama? Armature punya circuit, armature punya circuit, dan juga power yang awak supply, EMF yang awak supply EA tadi tu. Ni EA ni awak kena kalau dari segi motor, DC motor, kalau DC motor kena tambahkan. Sebab apa? All the power yang kita supply akan menghasilkan mechanical punya output, so kena ambil kira dia punya losses apa semua tu kena masuk, bukan losses dia, voltage drop apa semua tu akan menghasilkan some sort of power tambahan untuk menggerakkan awak punya mechanical. So motor tambah, and then of course kalau soalan bagi VBR, dan kena tambah VBR lah. VBR is brushes punya voltage drop. Typically orang neglect, tapi tiba-tiba lah kalau soalan bagi, tambahkan je. Semua basically dia punya definition is voltage yang terminal berlaku dekat hujung yang akan menghasilkan menghasilkan pergerakan rotor tu, VT is equal to voltage being supplied, EA, armature punya voltage drop, dan juga brush punya voltage drop. So semua tu tambah dan akan menghasilkan voltage yang berada di terminal sebelum dia jumpa rotor tu. So motor tambah. And then kalau kejap. Saya rasa ini, oh sorry, saya salah. Ni steady state Steady state maksudnya kalau dah berjalan. Tapi kalau waktu mula-mula nak kira, kalau separately excited, ni separately excited ke? And self-excitation. Ini kalau mula-mula kena tolak dulu. Dia dah berjalan, dia dah pusing, baru dia tambahkan. Tapi kalau generator, tambahkan dia siap-siap. Dia punya beza ni je. Negatif dengan positif. Kalau motor, saya rasa sama ada typo ataupun ni. Tapi basically steady state ni maksudnya dia dah berjalan, bukan time startup. Maksudnya
kalau kita nampak, okay, ni waktu dia panas enjin, ni waktu dia dah normal operation. So steady state berlaku kat sini. So waktu steady state semua tak kisah motor excited, self excited ke, separately ke, dia akan tambah. Tapi kalau kita ambil kira the overall daripada proses tu, overall proses, then kita kena ambil kira negatif atau positif dia tu. Waktu startup tu, tolak ke tambah. So kalau motor tolak, kalau generator tambah. Nanti saya ceritalah, tapi kita tengok ni dulu. Direct connection between armature. Ini saya rasa is the same thing yang saya dah cerita tadi. Apa beza direct connection, apa separately dengan self excited, so tak perlu nak elaborate lagi apa pening. Tapi saya nak fokus yang ni, nak cerita yang ni. Okay, macam saya cakap, saya kalau nak hafal, bukan nak hafal lah, saya nak faham, saya suka buat cerita. So ni saya buat cerita dia ni lah. Okay, ni ambil kira the whole process daripada startup sampai habis. Yang ini waktu dah steady state saja. So ini kita abaikan. Ini time orang kata ideal cases lah. Ideal cases kita anggap tambah je kalau motor. Tapi sebenarnya waktu the whole process untuk motor lain daripada generator. So kalau untuk motor, mula-mula startup, VT ni, VT berlaku di sini, output dia ni. Sorry, ni field, ni armature. So kalau motor menghasilkan mechanical, ni lah, betul lah ni output dia. So ini adalah yang berjumpa dengan rotor punya, ya sebelum dia jadi mechanical. Kita anggap PM okay, sebelum PM. So EA adalah dekat sini, EA, IARA ini. So any kind of power yang awak supply daripada sini akan transfer ke EA, losses ke apa ke semua dah ada tolak siap-siap. So dekat, actually awak boleh juga tengok daripada segi voltage, apa nama, KVL, KVL macam ni, current lalu macam tu kan. So ni positif, negatif, ini positif, negatif. Sebab apa positif? Ini positif sebab current lalu mengalir ke sini. So bila current mengalir sini, samalah. Maksudnya positif polarity dia sama dengan EA. So ini tambah ni. So kalau kita susun benda ni, awak nampak VT sama dengan EA tambah, cantik tulisan. So betul lah tadi tu. Saya yang terconfuse ni VT sama dengan EA tambah IARA. Sorry saya dah terconfuse juga tengok EA dengan VT ni. Tapi rumus ni betul lah ni. VEA sama dengan VT tolak IARA, sebab kalau kita tengok KVL, current mengalir sini. So voltage yang EA ni positif kat atas, negatif kat bawah. Yang RA punya voltage drop positif kat depan, negatif kat belakang. Yang ini positif kat depan, so dia bertembung. So VT tolak IARA tolak EA. So kalau kita susun dapat VT sama dengan EA tambah IARA lah. So tadi yang steady state tadi tu, I would assume is the same thing. Sebenarnya saya yang salah faham enggak, yang saya ternampak VT EA tu saya assume steady state tu jadi isu. Tapi no, it's actually memang motor dia punya susunan memang macam tu. So VT sama dengan EA tambah IARA. IA sama dengan IL sebab mana IA, this one is IA sama dengan IL sebab dia series, so dia mengalir laluan sungai yang sama, so ambil dia terus. IF VF over RF, IF bila yelah ni V, apa nama, V equals to IR lah ni, tak ada apa. Yang belah sini field whereby kalau generator dia terbalik, VT sama dengan EA tolak IARA. Betul kan? Kita terbalikkan dia, bawa sana. So VT, IA ni dah berubah. So ni positif, ini negatif, VA. Ini EG ataupun EA, positif negatif. So ini positif, diikut arah ni, current ikut dia punya polarity. So VT tambah VA tolak EA. So kalau tambah ni, kita bawa sini, dapatlah ni VT tambah IARA sebab polarity ni. KVL kalau tak faham tu, brush up balik KVL, tapi ikut polarity lah.
So kalau saya punya cerita saya cakap tadi kan, ni saya tengok daripada segi teoretikal dia. Nak cakap dari segi cerita saya, so that tak payah pening-pening nak faham semua ni. Ini kita tak payah tengok KVL sebab saya lah, ada orang dia senang hafal daripada segi polarity, so it's a good thing boleh hafal macam tu. Tapi cara saya hafal daripada segi cerita, which is not an efficient way juga sebenarnya, tapi dah saya terbiasa. Okay, so kita tahu motor dia menghasilkan mechanical rotation kat sebelah sini. So all the power yang nak menghasilkan untuk dia gerakkan pergerakan mechanical ni kena tambahkan. Whereby kalau generation, mechanical ni yang menghasilkan power, so dia tolak EA tolak IARA. So EA tolak IARA. So sebelum dia sampai ke field ni, dia kena dia kena tambah voltage drop kat sini, baru dia boleh transfer power kat sebelah sini daripada armature pergi ke field. So jadinya VT ni lah VT, saya tulis lagi sekali buat apa. Okay. So kalau buat macam ni, nampak mechanical ni tambah voltage drop kat sini, power kat sini, sebelum dia nak lompat jambatan ni ataupun gap ni, air gap ni, dia kena tolak yang EA ni dulu, baru dapat hasil voltage yang terproduce kat sini. Whereby yang sebelah sini dia dah lompat siap-siap dah, so dia tambahkan dengan voltage drop kat sini, so baru dia boleh gerakkan rotor kat sini. Okay, ni cara saya. Kalau tak faham tak apa, ikut cara awak. Tak ada satu cara yang betul pun dalam dunia ni. Yang penting dia punya konsep betul faham, which is sama ada awak ikut KVL polarity ataupun ikut cerita awak. Ikut cerita saya, nak tolakkan generator ni sebab dia nak menghasilkan electricity, so dia kena ambil kira electricity yang terhasil sebelah sini, electricity yang terhasil sebelah sini, then tolakkan yang any kind of losses yang berlaku kat sini, then you can get your power supply, power yang terhasil sebelah field. Whereby kalau motor, power yang terhasil sebelah sini, which is dah lompat siap-siap kat EA ni, tambahkan power terhasil kat sini, and then digerakkan motor ni. So itu up to you, how to you define. Tapi dia punya perbezaan between motor dengan generator, kalau motor, VT ataupun output adalah sama dengan power total kat sini. Kalau rotor, VT EA lah senang cerita, EA, VT tambah dengan power yang terhasil kat dua-dua sebelah sini. Okay, terpulang awak nak pegang mana satu. Kalau pening dengan cara saya cerita ni, apa hal belajar di jalan tu, pakai je KVL. Kalau KVL insyaAllah boleh lah. Provided awak kena tahu current dia berlawan dengan your voltage lah. So kalau current mengalir sini, voltage awak kat sini, so nampaklah VT tolak ni dapat. Okay, ni kita bercakap pasal separately excited winding. In self-excited DC machine, dia ada tiga pula, series, parallel dengan connected series in parallel atau combination lah, which is compound kita panggil. Kalau parallel kita panggil shunt, kalau series lah. So ni dipecahkan lagi. Kalau motor, kalau self-excited, pakai pula series, dia masih lagi rumus yang sama, tolak juga kalau motor. Kalau DC generator, tambah juga. Cuma in the sense of dia ini sama lagi. Ni RA RF ni. Yang ini IARA saja. Yang ini RA plus RF, RA plus RF. Tu je beza dia. Tolak dengan tambah satu, tambah RA RF dan juga satu lagi ni IL ni. Nampak? Ni. Okay, first dia tengok. Kalau series, IL, IA, IF semua sama sebab semua series kan. Sungai mengalir tempat yang sama. Cuma RA dengan RF sebab dia berseries, so boleh tambah direct. Kalau generator,
tolak polarity je lah. Tapi dia punya konsep still sama, dia masih lagi siri. So boleh tambah je RA dengan RF ni. Sungai dia pun masih sama, IL dengan IF masih lagi sama. So boleh je pakai terus. Kalau shunt which is parallel, awak kena ambil salah satu je, which is kalau awak nak pandang EA, tengok sini je lah. IA VT tolak IA RA dan dapat your EA. Tapi dia punya I dia tu berbeza, yang mana IL, IA tambah IF. Sebab dia parallel kan, cabang yang lain, ni cabang sungai lain, cabang sungai lain. Tapi rumus masih sama lah, IF sama dengan VF over RF. Generator pula, dia polarity je berbeza. Tolak, yang ni tambah. Tapi dia punya konsep still sama, still parallel, so kena pecah dua lah. And then compound pula. Compound combination of both, so kena ambil kira lah. So yang series, ini series kena tambah RF2. Dia punya current pun kena pecahkan juga dua. Satu sini, satu sini. Tapi IF still sama lah. So the same with generator, cuma dia instead of tolak, dia ditambah. Yang current masih lagi sama, voltage masih lagi sama. Okay. So perbezaan dia hanyalah daripada segi kalau motor kena tolak, EA sama dengan VT tolak berapa. Kalau generator, EA sama dengan VT tambah berapa. Kalau shunt pun sama, motor dan generator, cuma dia ambil kira one branch yang awak nak tengok je lah, which is kalau ini EA je lah, EA punya side je lah. So ambil RA saja, tak perlu ni sebab dia dah parallel. Awak tak perlu nak settlekan buat parallel equation apa, tak perlu, sebab kita just nak tengok cabang ni saja. Tapi current akan berubah, that means kena combination of IA plus IF, and combination of series dengan shunt, then kena buat cara macam ni lah. Tengok satu cabang, tapi nak tahu current yang spesifik kat sini, kena tahu IA sama dengan IL plus IF. Ini dah rumuskan ni. So kalau awak print benda ni, jawab time buat latihan, insyaAllah boleh jawab lah. Tak perlu nak selak-selak lagi dah. Print je benda ni, 3 ni, and then you can jawab untuk self-excited, shunt series ataupun compound. Ini kita bercakap pasal self-excited ya. Kalau kita bercakap pasal tadi tu, which is separately excited, ini ke? Separately excited, ini saja rumus dia. So kalau saya printkan siap-siap lah rumus-rumus ni, type kat dinding, time buat soalan tu ataupun type kat mana-mana, senang, tak payah nak refer selak-selak tekan keyboard ke apa ke, tengok je depan mata mana satu case yang time nak belajar ni, bagi saya ini antara benda yang penting lah. Nak biasakan diri formula yang mana nak fahamkan kan. Okay, itu yang bab kira dia punya channel apa semua tu. Now kita tengok torque, speed and load characteristic lah. So load ni kita panggil bila kita sama ada pasang motor or bateri dekat DC machine tu untuk dia generate ataupun untuk dia producekan output mechanical. So when a DC machine is loaded with either a motor as a generator, the rotor conductors will carry a current, and this conductor ada magnetic field between the air gap. Therefore, each conductor ada forces yang dia acted upon dia punya dalam badan dia. So, and this conductor berlaku di surface of the rotor at a common radius from its center. So, siapa-siapa yang pernah buka motor DC ke, yang electrical motor lah, kalau awak pernah buka, dalam dia tu awak nampak banyak coil-coil dalam tu. Kalau awak perasan semuanya tu dalam separation between ni. Saya cari gambar ni. Ni nampak ni, semua equal ni. Angle ni kalau awak cari, angle ni is actually equals to each other. Memang kena buat macam tu sebab kita nak manipulate dengan magnetic field tu, kalau salah angle tu menyebabkan pemotongan tu tak rata, and therefore jadi kacau lah awak punya motor. Sebab kita nak pergerakan rotor tu sekata, so everything kena sama rata lah. So itu maksudnya yang tadi dia cakap tadi tu. Ni. So a torque is then produced around the circumference of the rotor and the rotor starts rotating. So torque ni bila kita bercakap pasal motor punya torque is
rotor punya torque lah, bukan stator punya torque. Rotor punya torque sebab dia rotor lah yang ada torque sebab dia berpusing kan. Stator tak berpusing, dia masih maintain tempat yang sama. So when the machine, actually ada je motor yang dia punya stator bergerak, tapi for the sake of DC motor memang tak bergerak lah. So when the machine operates as a generator at constant speed, the torque is equal and opposite to that provided by the prime mover. While it is acting as a motor, the torque is transferred to the shaft, to the rotor, and drive the mechanical load. Ni baca sendirilah. It's just a definition, tapi dia punya rumus sama. T equals to P over omega. P is power, mechanical power, ataupun awak punya power out. Develop power, semua yang kalau kita belajar power flow diagram tu, yang hujung sekali tu, yang paling kanan sekali tu, bagi dengan 2 pi n over 60, which is omega, rotational speed. And kalau the equation for torque load, sama je, dia ambil P out, tapi tak silap saya dia boleh ubah yang mana instead of P out dia bagi P develop, so kena tolak P miscellaneous apa semua tu lah. Okay. Tapi kalau tengok perasan sama je rumus dia. P out over omega ni, P out omega, ni pun P out omega. Cuma kat mana dalam power flow diagram tu? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? So awak kena tahu accordingly lah. Yang berbeza dia adalah dia punya NR, PU. PU awak nak PU ke? Awak nak PM ke? Awak nak P develop ke? P out ke? Tu awak kena kira menggunakan rumus ni lah. So 60 to pi n sama je, tak berubah. Yang hanya berubah kalau soalan nak is torque loss tu berlaku. Ni ada dua lah, satu loss of torque, satu lagi mechanical torque yang terhasil. P out dengan P out dengan mechanical torque ni boleh berlainan. P out. Torque load. Torque load, T load boleh lain dengan torque max kalau ada berlaku mechanical losses dekat ni lah, loss torque ni. So kalau kata dia bagi torque untuk out, and then dia suruh cari T mechanical, you can just T out ni tambahkan dengan T load, TL ni, can get your, tambah ke tolak? Tambah, sebab T out kat sini, TM kat sini, TM, TL tu kat sini, ni T out. So yang ini confirm lagi besar daripada T out sebab tak ambil kira losses. So T out kena tambah TL dapat TM. So sebenarnya senang je, cuma konsep dia tu kena faham lah kat mana berlakunya benda tu, dan you can patah balik ke depan ke patah balik ke, tambah tolak je sebenarnya. Kat sini dia dah ni tambah P in will always be higher than P out. Sebab apa? P in kat sini, P in ni boleh jadi T, ni boleh jadi P. Kita nak tahu kat mana location dia lah, so dia awak tambah tolak je lah. So dia kata kat sini P in will always be higher sebab banyak losses semua ni dia kena lalu baru berjaya mencapai P out. Itu the concept of power flow tu yang korang kena faham. Apa benda cabang-cabang yang korang kira tengah-tengah ni, ni semua losses yang P in kena lalu. Maknanya dia kena jumpa X yang pertama, X yang kedua, apa macam dalam cerita apa tu. Alah, saya lupa cerita yang famous 2000 yang Michael Cera berlakon tu. Apalah, dia jumpa XX tu baru boleh jumpa yang the final girlfriend itu. Samalah konsep dia macam ni. Okay, sekarang pukul apa? Nampak salah. Okay, pukul 3. Tapi rasanya tak banyak lagi ni. Banyak lagi ke? Banyak juga. Tak banyak pun, sikit je. So kita power through je lah. So habis apa, kita habiskan cepat, boleh habiskan kelas cepat, and korang boleh relax. Okay, torque speed, dia regulation ni berdasarkan regulation on, bukan regulation apa, maksudnya karakteristik DC series, DC compound dan DC shunt motor. Apa perbezaan speed dia tu? So kalau DC series ni dia punya speed paling rendah lah compared to dia ada DC shunt ke DC compound, sebab dia hanya dia tak boleh lebih daripada 35% yang awak supply. Speed yang terhasil dekat rotor tu tak lebih 35%, whereby
sorry, tak lebih pula, the speed percentage of speed regulation. So maksudnya dia lebih 35%. This most speed regulation ni bukan maksudnya dia tak laju. Maksudnya speed regulation ni dia hanya maksudnya korang tak boleh control speed dia tu ke? Tapi basically karakteristik DC series motor is the inferior one, DC compound motor is tengah-tengah, DC shunt is the highest speed regulation. Saya rasa speed regulation ni is the capability of awak untuk control speed DC motor tu. Maksudnya efficiency lah. When we are talking about control, kalau awak tak nak something yang terlalu laju tapi awak punya operation tu memerlukan accuracy. Tapi kalau macam awak nak pakai untuk buat robot kereta ke, memang nak laju ke, then series motor is much better lah sebab awak memang nak dia laju. So tak perlu nak regulate sangat, then this series motor is much better for your application. Tapi kalau awak nak precise, betul-betul nak motor tu stop and start dekat apa yang awak nak, then shunt motor is much better lah sebab awak boleh regulatekan dia between 10 to 15% accuracy lah. Whereby DC compound motor ni dia maybe sebab murah and tak perlu kompleks sangat circuit. Actually circuit dia kompleks lah, tapi dia punya operation untuk awak control tu falls between 25 to 30%. So it's much more controllable compared to series motor, tapi not as controllable as shunt motor. So tengok dia punya graph ni. Kalau series ni dia paling susah nak control. So kalau dia start dia terus jalan je. Whereby shunt motor ni kalau awak control, awak boleh dapat almost linear lah, tapi still laju. Perubahan between 0 ke 100 km sejam lah, for example motor awak tu, awak still boleh control, tak lari sangat. Whereby kalau DC shunt ni dia almost tepat lah, awak pulas sikit tu tak bergerak sangat, pulas banyak baru dia nampak pergerakan dia tu. Whereby kalau series ni pulas sikit tu melompat dah motor awak, so terpulang. Awak nak masuk drag race, series motor lah. Kalau awak nak main kalau F1 compound motor, kalau shunt motor ni awak boleh bayangkan macam nak pergi pasar je lah. Kejadahnya pergi pasar, awak press motor melompat-lompat kan. So shunt motor ni everyday, compound motor ni untuk precise control, nak laju juga tapi tak nak terlalu tak nak lose control. Whereby drag race memang series motor lah, memang nak laju je, tak fikir control. Okay, so power losses kat sini baru kita nampak permainan power flow diagram yang kita belajar sebelum ni. So generators dia take in mechanical power, they produce electrical power, while DC motor ni dia ulang balik. DC motor they take electrical power and produce mechanical power. So losses dalam DC machine can be occurred to copper dan juga iron. So copper ni berlaku both di armature dan juga field sebab dia ada copper kat dalam ni, yang wayar-wayar yang awak nampak dalam diagram tadi tu. Sama, rotor dengan stator dua-dua ada wire, so dua-dua ada copper losses. And then iron losses disebabkan inilah badan ni, kita panggil iron lah. So ada friction, ada stray, ada windage, ada mechanical losses. So anything yang melibatkan iron sebenarnya tak semestinya iron, tapi for the sake of discussion dalam bentuk DC machine, kita assume yang ni yang bukan copper ni semua iron. So they have their own vibration pun sebenarnya boleh menyebabkan losses vibration in motor. So power flow diagram kita pakai fishbone sebab senang nak nampak kat mana position each other. So rumus-rumus ni make sure faham lah. So P in VT kali IL, P copper dekat ni CA copper armature, CF copper field. Bukan David Copperfield lah, zaman awak tak kenal kot David Copperfield. Tapi CA ni maksudnya dekat stator side, CF ni dekat rotor side. So RA dengan RF itu, ni series motor Series motor maksudnya RA dengan RF tu adalah
series. So awak nak kira copper berlaku losses dekat stator, just kalikan je. IA masih lagi IA sama. Ni tengok balik gambar ni. Series. Ni. Boleh pandang semua tak? Right. Cantik. Saya pandang balik. Kan. Okay, so tengok rumus tadi. IA, IA. So kita tengok series. IA sama dengan IL lah, ni IA juga IA berlaku di apa ni, RF, IA berlaku di RA. So awak boleh kira power kat sini. Power yang berlaku kat sini is IA kali RF. Power yang berlaku kat sini IA is kali RA. Power berlaku kat sini VT kali IL. Yang EA ni IA kali IA pun boleh jugalah. Okay. So terpaksa patah balik sebab ni. So okay, satu lagi, power kalau V equals to IR, power sama dengan I kuasa 2R. Kita recall balik rumus P I kuasa 2R. Semua sekarang kita nak tahu I yang mana, R yang mana je dekat berlaku dekat dalam power flow ni. So VT kali IL, ni power ni. Ni juga boleh jadi V kali I ataupun V kuasa 2, V bagi R. V kuasa 2 bagi R. P adalah I sama dengan kuasa 2R ataupun P sama dengan V kali I ataupun P sama dengan V kuasa 2 bagi R. Macam mana, kenapa ni tak payah proof. Awak nak proof awak boleh cari sendiri kat Google, tapi ni rumus dia dah, ambil je. So untuk P in VT kali IL, PI. Untuk armature punya side, stator punya side, IA kali RA, sebab RA adalah armature. Untuk field punya side, ini kita cakap pasal series Okay, IA, I kuasa 2 kali dengan RF. P converted, EA kali IA, sebab IA masih lagi mengalir. Iron loss apa semua ni disebabkan oleh windage apa semua, selalu soalan akan bagi siap-siap, korang tak payah kira. And P out, nak dapatkan P out sama dengan P in tolak ni, dapatlah P out. Okay, kalau shunt dia lain sikit sebab current dia dah berubah. Current F, sebab awak bayangkan armature dengan field, dia punya circuit dah lain sebab dia dah cabang dua. Gambar tadi lah saya tunjuk, conteng pun tulisan tak cantik, buruk je. Ni dah, ni bahagian field, ni bahagian armature. So bila current cabang dah lain, current pun terpaksa pecah dua. So IA kali RA, IF kali RF lah, samalah IA kali EA untuk converter. So back balik kepada equation tadi. Nampak IA, VT masih lagi VL sebab VT masih lagi kali IL sebab source ni kan. Ini dah berubah. Untuk armature, IA kali RA. Untuk field, IF kali RF. EA masih lagi kali dengan IA sebab IA mengalir, kalau ikut gambar tadi kan, EA berada di sebelah armature. Ni. So IA masih lagi mengalir di armature. So EA kali IA lah. Okay. And then copper loss tak payah kira, memang ini kena pakai sensor. So awak tak boleh nak pakai electrical measurement pun. Dan dapatlah your P out. So beza dia, untuk series IA untuk dua-dua belah RA dengan RF, tapi untuk shunt IA hanya applicable untuk RA, IF applicable untuk RF. Logic lah branch with each other. Untuk compound dia pening sikit. Compound dia ada IA kali RA and then IA kali RF1 sebab ada satu pula parallel series dekat bahagian armature. And then IF, RF ni tak ada. IF of bahagian field memang dia static dia tak ada armature punya resistance kat dia. And then EA, IA
power loss, P out. So beza dia hanya tambah satu je dekat sini compared to dengan shunt. Ada tambah satu kat sini sebab dia ada satu resistance field berada, sebab dia connected, compound ni connected. So dia dia ada satu RF berada di bahagian armature. So kena kalikan dengan IA. Saya rasa ni dah habis simple lah ni explanation ni. Kalau tak faham boleh tanya ya. Okay, and then ni generator. Tadi motor. Kalau generator dia terbalik pula lah. Kita lawan dengan balik. Yang tadi P out kat sini. Sebab tadi kita nak mechanical kat sini. Ni PM. Ni P electrical. P electrical apa? PE lah kot saya taruh dalam kita punya power flow tak ada mention, tapi nak senang nampak punya discussion kita letak PE sini. So kalau generator terbalik lah PE belah sini, so VT kali IL ni PM mechanical water awak. So kalau tengok series sama je, IARA, IARF, cuma dia terbalik. Kalau shunt IFRF, IARA, tapi yang lain semua sama. Kalau compound pun terbalik, IF, IARF1, IARA, and then ni VTIL lah sama lah ni. So dia just terbalik, melawan balik pada yang ni, sebab yang ini menghasilkan mechanical, yang ini menghasilkan electricity, cuma losses yang berlaku tu masih lagi valid untuk dua-dua cases ni. Voltage drop dekat RA, voltage dekat RF, masih lagi voltage drop dekat RA dengan voltage drop dekat RF. So terbalikkan je. So senang nak hafal bagi saya lah. Sebab kalau awak pegang yang ni, awak lukis balik, lepas tu kalau kata soalan time soalan tu dia kata nak power ni pula, power nak generator pula, terbalikkan je lah, lawan je lah fishbone ni. So awak sebenarnya hafal satu benda je. Saya bab motor ni memang saya suka lah sebab dia realistik kan, so kita boleh nampak. Okay, and then power losses is P in, ulang balik apa yang saya cakap tadi, P in sama dengan P out tambah semua total losses, and in this case kita punya losses hanyalah copper losses in armature dan juga field, and then plus yang physical punya losses disebabkan windage, vibration, friction and what not. So kita panggil semua tu as P micro. So and tahu benda tu kita boleh manipulate lah kita punya equation between P out dengan P in dan juga P losses tu. Kalau motor satu lagi generator EG, kalau motor EA. Kenapa EG EA tu definition je lah, tapi kita boleh jaga untuk for the sake of discussion boleh je saya terima je EA ni untuk generator, tapi sebenarnya standard dalam electrical ni EG EA. So dalam nota ni dia bagi saya tak berapa tepat lah dia taruh generator ni EA. Ni EA ni sepatutnya EG ni, tapi saya rasa sebab nak memudahkan nampak dia taruhlah EA. Tapi sebenarnya in realistic world kita panggil EG. So beza dia sama ada tambah tolak je lah dengan motor punya side dengan generator side. Ya? P-micro tu nanti dia akan bagi ke? Selalunya dia bagi. Tak ada lagi yang, maksudnya kalau dia tak bagi tu, dia bagi P converted, dia bagi P out. Kalau dia tak bagilah. Maknanya dia tak suruh EA, IA, tak ada. P micro memang awak tak boleh nak dapat daripada segi calculation. Ini memang based on sensor. Okay. Alright. Okay, so cuma nak tahu tambah tolak losses tu sebab kita nak convert mechanical kepada electrical ataupun electrical kepada mechanical. So kena tahu tambah tolak tu berlaku di mana lah. So nak tahu tambah tolak tu berlaku di mana, ni lah power flow ni. Awak pegang power flow ni, awak tak goyang lah benda-benda rumus-rumus ni. Pegang ni power flow ni, InsyaAllah boleh jawab ni. Okay, so then kita cakap pasal efficiency, and efficiency is about out bahagi in kali 100%. So P out tu based on yang ni pula.
So awak dah tahu P out ni berdasarkan fishbone ni, so you can jawab your efficiency lah. So cuma yang berbeza dia mungkin yang inilah kot. Soalan bagi VTIL instead of P out apa PE apa semua, so awak kira lah. Sebenarnya semua yang awak belajar ni, IA, RA apa semua ni, IFRF semua ni, dia boleh manipulate. Instead of step by step, dia main bersepah. Maksudnya, dia tak bagi PCF for example. Satu dia bagi PCA, satu lagi dia bagi IA dengan RF. Satu lagi dia bagi P out for example. And then dia suruh awak kira efficiency. So, awak kena faham lah. First thing yang awak kena pegang is ni, process flow diagram ni. And then dah tahu tu, awak kena tahu aliran dia macam mana, sama ada generator atau motor. And then baru awak boleh masukkan dalam rumus-rumus dekat dalam efficiency ni. Saya tak payah cerita detail lah apa benda proofkan semua ni sebab itu saya rasa awak boleh, as kita buat latihan awak boleh nampak. Tapi saya nak cerita general concept dia tu. Macam mana nak study benda ni. Pegang ni power flow diagram ni. Awak pegang power flow diagram, tahu motor mana satu P in, mana satu P out. Mana satu electrical, mana satu power mechanical. Generator, mana satu mechanical, mana satu electrical. Pusing-pusing pun macam mana pun. And then of course kena tahulah series shunt dengan compound ni, macam mana dia punya rupa. And then baru awak boleh kira efficiency dengan lebih detail lah. So that means awak tak perlu nak hafal sangat. Itu cara saya. Of course cara awak, kalau awak prefer step by step, lukis and then ikut ni, itu cara awak terpulang. Masing-masing kita tak boleh nak judge monyet berenang, kita tak boleh nak judge ikan pada pokok. So itu terpulang pada masing-masing macam mana. Tapi in general, saya tak pernah even lecturer electrical lain kata korang as long as engineering tak ada hal lah bab-bab yang DC motor dengan induction motor ni, DC machine dengan induction machine motor ni, insyaAllah korang boleh lah. So saya tak risau sangat, cuma cara macam mana saya belajar lah saya share. Okay, so efficiency yang example dengan tutorial ni kita simpan dulu. Saya rasa semua orang pun dah lemau. Kita rehat dulu dan kita akan masuk untuk dalam next class. Sebab ini pun sebenarnya benda yang sama je. So nanti kan takut kita dah masuk sekarang nanti lupa pula yang dia apa ni. So kita akan based on example ni on the next class. So kita freshen up lah. Okay, so far ada soalan? Ada tu. Ada okay, saya aware maybe explanation saya tak berapa bagus. Tapi as subjek yang chapter ni saya tak goyang sangat sebab as we go along dengan examples and tutorial and provided you carry your own weight, InsyaAllah boleh cover lah. Ni untuk engineering ni tak kisah apa mechanical ke electrical ke, ini makanan kita ni. Benda yang logik ni memang kita sambil tidur pun boleh jawab lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu je lah kot hari ni. Saya dah power through, tak ada break, tak ada apa. So justify lah kita habis 3.30. And kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada, then kita habiskan kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okay, thank you all. Thank you for your time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.